Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan satu cerita, tapi cerita dia memang cukup menarik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita hari ini, hari Khamis. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Syah, tapi dia minta maaf sangat-sangat. Dia minta maaf pada abang supaya jangan hebohkan nama tempat ini. Sebenarnya dia pun tak bagi tahu nama tempat yang dimaksudkan untuk cerita kali ini. Sebabnya dia kata ia berkaitan dengan orang yang dia kenal dan ia adalah berkaitan juga dengan ahli keluarganya. Kalau mengikut kata Syah, daripada kecil sampai ke besar, dia memang biasa dengan makhluk-makhluk alam sebelah. Bukanlah dia kata dia nampak, tapi dia boleh merasai kehadiran mereka dan keluarga dia memang banyak tahu tentang cerita-cerita alam sebelah. Ditambah pula dekat sebelah rumah dia ada seorang lelaki yang tinggal bersama keluarganya dan lelaki tu memang pandai mengubat. Dengan kata lain, lelaki tu bomoh. Ramai orang datang berjumpa dengan lelaki ni untuk mendapatkan khidmat bomohnya. Boleh dikatakan dia terkenal di kalangan ahli-ahli perubatan dan juga rakyat-rakyat yang memang tahu hubungannya dengan alam sebelah. Kalau mengikut kata orang yang datang berubat, semua cakap cara dia berubat ni memang mujarab, lain macam punya. Sepanjang keluarga tu tinggal dekat situ, dekat rumah sebelah tu, tak pernah lagi berlaku kejadian pelik walaupun dia bertugas sebagai seorang bomoh. Cuma ada sekali lah, waktu tu Syah kata kakak dia terbangun pada tengah malam dan dia ternampak ada seorang budak berlari dekat luar rumah. Biasalah rumah kampung, selalunya mereka akan menyalakan lampu dekat luar rumah untuk mengelakkan daripada pencuri. Itulah waktu itulah kakak dia terbangun dan nampak macam ada budak kecil berlari dekat luar rumah. Tapi kakak dia tak adalah tegur-tegur, tengok macam tu je lah. Nak jadi cerita, tingkap rumah dia pada waktu tu, tempat kakak dia nampak budak tu berlari adalah jenis tingkap nakuk. Dengan kata lain, dekat luar pula ada lampu yang terpasang. Jadi bila ada orang melintas, memang boleh nampak. Waktu tu jam menunjukkan pukul 2 pagi. Esok paginya, kakak cerita dengan mak tentang dia nampak budak kecil tu dan mak pun beritahu dengan orang sebelah. Sebab orang sebelah tu kan bomoh kan. Bomoh Islam, bomoh yang baik lah. Dia ceritalah dekat orang sebelah yang anak dia ada nampak ada budak melintas malam tadi. Dan pada petang tu, lebih kurang petang lah, pukul 6, daripada pukul 6 nak pukul 7, jiran yang bomoh tu tadi mula merayau-rayau keliling-keliling rumah. Dan ada kala ni dia pergi ke belakang rumah. Rupa abang nak beritahu, belakang rumah mereka ada satu perkuburan, tapi perkuburan zaman dulu. Jadi benda tu agak pelik juga. Dahlah dia bomoh keliling-keliling rumah selepas diberitahu yang ada benda kakak dia nampak melintas budak tu kan. Dah keliling-keliling pula. Lepas tu ada kala pergi kubur dekat belakang rumah pula. Dah kenapa pula jiran ni? Lepas habis dia keliling-keliling tu, ayah pun tanyalah dengan Tok Bomoh tu, "Moh, kau buat apa moh keliling-keliling ni?" Dia cakap macam ni, "Bang, saya sebenarnya saya tak nak benda-benda buruk berlaku. Jadi saya pagar kawasan rumah ni. Bukan rumah abang je, rumah saya dan juga rumah jiran-jiran kita untuk mengelakkan benda-benda yang tak baik berlaku. Sebab saya kan bekerja sebagai seorang macam ni kan yang berkaitan dengan alam sebelah. Jadi memang menjadi tugas saya," dia kata, "untuk mengelakkan ada gangguan-gangguan." Biasalah kalau macam bomoh kan, bila mengubat orang ada orang hantar kadang-kadang kalau dia mengubat orang, benda yang diubati datang dekat dia. Jadi disebabkan tu dia perlu pagar rumah. Bukan pagar rumah dia je, rumah-rumah jiran semua dia pagarnya. Tentang budak yang berlari tu, dia kata ia sejenis toyol. Sebenarnya dulu dia kata dia ada mengubati seorang lelaki dan lelaki tu ada mempunyai toyol keturunan. Dan dia cuba putuskan hubungan toyol tu dengan budak lelaki tu. Jadi mungkin toyol tu datang semula kerana toyol tu tak ada tuan. Bila tak ada tuan, dia akan cuba cari tuan baru. Dan dia memang bentuknya macam budak. Jadi tak mustahil selepas toyol tu diputuskan daripada tuannya, dia datang ke rumah bomoh tu balik nak menuntut tuan. Itulah dia kata puncanya kenapa si kakak ni tadi boleh nampak ada budak melintas dekat kawasan perumahan mereka lebih kurang pukul 2-3 pagi. Dan kisah seramnya bermula bila keluarga bomoh tu dah tak duduk situ lagi. Dia pindah dekat tempat lain. Barulah mulanya cerita seram ni.
Dan masa tu Syah berumur 4 tahun. Salah, darjah 4, 10 tahun. Jadi boleh dikatakan dia ingat setiap peristiwa yang berlaku. Dan sejak bomoh tu dah tak duduk lagi dekat rumah tu, macam-macam kejadian pelik berlaku. Bila tengah malam, mulalah rumah tu keluarkan macam-macam bunyi. Antara bunyi yang memang dah biasa diorang dengar adalah bunyi perabot dialihkan dan bunyi orang basuh pinggan. Dan ada kalanya juga bunyi pinggan berlaga dekat dalam rumah tu. Dan memang rumah tu tak ada orang. Bekas rumah bomoh. Memang banyaklah gangguan yang pelik-pelik. Ada juga dalam beberapa kejadian, diorang punya selipar dekat rumah diorang bersepah, padahal sebelum masuk tidur memang selipar tu, walaupun mereka duduk di kawasan kampung, tapi mereka memang jaga kebersihan dan juga susun atur selipar. Mak kepada Syah ni memang tak boleh tengok selipar bersepah-sepah. Jadi pada satu malam tu, diorang ni memang susun selipar elok-elok punya. Tengah-tengah malam, diorang dengar macam ada orang datang dekat rumah tu, dan bila besok paginya, semua selipar-selipar dan kasut yang diletakkan dekat rak dan juga diletakkan dalam almari-almari kasut, semuanya bersepah. Kalaulah nak kata yang buat tu adalah ayam, mustahil ayam boleh buka almari-almari selipar ataupun kasut yang ada dekat tepi rumah. Mana dia ada tangan kan? Kalau musang pun pelik juga. Jarang-jarang musang dia bertugas untuk mengocar-ngacirkan selipar. Dan ada satu malam tu, boleh dikatakan pukul 3 pagi lah. Waktu tu semua orang terjaga, tapi semua orang tak bangun daripada tempat tidur. Tengah-tengah diorang tidur, diorang dengar ketukan daripada pintu depan. Mula-mula Syah terbangun, atau kakak dia terbangun, adik-beradik terbangun. Dan mak dengan bapak dia dekat bilik lain pun terbangun. Macam mana diorang tahu? Sebab besok paginya diorang ceritalah tentang bunyi ketukan tu. Dan bila ketukan tu, sampai ketukan kali ketiga, si bapak ni tadi keluar daripada bilik dan pergi ke pintu depan. Syah dengarlah yang bapak dia keluar daripada bilik. Dan bapak dia, selepas 3 ketukan, bapak dia diam dan bapak tu buka pintu bilik. Buka pintu rumah untuk pastikan yang datang tu takut-takutlah. Tok ketua ke, saudara mara ke. Tapi selepas bapak dia buka pintu bilik, dan buka pintu bilik lagi, buka pintu depan rumah dan tak ada siapa-siapa, bapak dia tutup semula pintu tu. Mak dia tanyalah. Syah waktu tu tengah tidur, tengah baring, dia dengar lah. Mak dia tanya, bang siapa bang? Tak ada siapa. Dan tu mak dia cakap, habis yang ketukkan sampai 2-3 kali tu, itu siapa pula? Ayah dia cakap, tak apalah, kita anggap tu sebagai ujian. Dan malam tu, sepanjang malam diorang dengar ketukan, tapi bukan hanya di pintu hadapan, dekat pintu belakang, dekat tingkap. Bila kita boleh sedar kalau ada orang datang ketuk rumah kita, sebabnya rumah Syah tu sekelilingnya memang ada lampu dan mereka pakai tingkap nakor. Kalau ada orang melintas ketuk-ketuk kat tingkap, memanglah boleh nampak, tapi tak ada siapa pun dekat luar rumah. Ketukan tu tetap ada. Bila lama kelamaan, mereka semua perasan satu benda yang pelik tentang semua gangguan yang ada, yang berlaku sepanjang bomoh tu dah pindah daripada keluar rumah tu, iaitu semua bentuk gangguan adalah mengikut apa yang keluarga ni buat. Contohnya, yang ketukan tu tadi, pada siang harinya ada adik Syah, dia ketuk-ketuk pintu depan, ketuk tingkap, ketuk pintu belakang, ketuk tingkap sebelah kiri, sebelah kanan. Malamnya ketukan tu datang. Dengan kata lain, benda tu macam meniru apa yang keluarga Syah buat. Tentang cuci-cuci pinggan, alih-alihkan perabot, bila diingatkan semula, memang betul pada hari siangnya keluarga Syah ada susun pinggan, ada basuh pinggan dan ada alihkan perabot. Malam tu dia ikut bunyi yang sama macam keluarga Syah buat. Agaknya memang tak ada kerja lain yang meniru-niru. Kita tak tahu apa perasaan diorang. Dan macam biasa, bila esok pagi diorang tengok, walaupun malam tu ada gangguan bunyi macam perabot beralih, perabot rumah diorang beralih, tingkap pinggan dengan mangkuk diorang macam beralih. Bukan dekat rumah sebelah je, rumah diorang pun kena. Jadi bila besok pagi diorang tengok, tak ada apa-apa pun, tak ada apa yang beralih. Pinggan pun semua dalam keadaan yang sama. Jadi mereka mungkin mengeluarkan bunyi berdasarkan meniru apa yang keluarga Syah buat. Dan gangguan tu bukan hanya pada rumah yang kosong dekat sebelah, tapi yang paling teruk datang daripada rumah Syah sendiri. Dan pernah juga satu kejadian pada waktu tu malam lah kata Syah, lebih kurang pukul 1 ke pukul 2 pagi. Dia pada waktu tu berumur 11 tahun. Oh lupa abang nak beritahu, bila dah banyak sangat gangguan yang keluarga Syah kena, mereka dah anggap
gangguan tu adalah sebahagian daripada hidup. Nak ke mana? Diorang memang duduk dekat rumah tu. Tak boleh nak ke mana-mana. Rumah tu dah tak ada. Jadi gangguan-gangguan tu paling tinggi diorang baca Yasin, azankan, semayangkan, banyakkan mengaji. Tapi gangguan-gangguan tu tidaklah terlalu ekstrim. Cumanya, ini baru nak sambung. Ada sekali tu, waktu tu umur Syah 11 tahun dan kejadian tu tengah malam. Pukul 1, pukul 12, pukul 1 pagi macam tu. Waktu tu Syah tengah tidur. Dia punya katil pula, kepalanya dekat tingkap. Dan tiba-tiba Syah terbangun. Waktu tu dia tidur dengan kakak dia tau. Tiba-tiba dia terbangun sebab dia rasa macam ada orang dekat atas tingkap, dekat luar rumah, dekat kepala dia. Sebab kepala dia dekat dengan tingkap kan. Dia dengar macam ada lelaki dengan perempuan yang tengah berborak. Tapi bahasa dia tak faham. Nak kata bahasa Jawa bukan. Nak kata bahasa Cina dengan India pun lagilah bukan. Bahasa Melayu memang jauh sekali. Tapi memang bunyinya macam dia orang tengah berborak. Dan kalau diamati betul-betul, suara berborak tu macam suara orang Siam tengah bercakap. Maksudnya ada bunyi Thailand. Abang tak boleh nak tiru, nanti kan ada yang kritik lah. Dulu abang pernah tiru kan suara orang Siam. Lepas tu ada dia, abang jangan mempermainkan bahasa Siam. Tak adalah. Abang sebenarnya nak beritahu yang berborak tu, yang dekat luar rumah yang Syah dengar tu, dia punya bahasa tak sama macam bahasa kita, tapi dia menghampiri bahasa orang Thailand. Dan bila didengar betul-betul, suara lelaki tu agak garau dan kasar, dan perempuan tu pula suara dia macam orang tua, macam suara nenek-nenek. Itulah yang Syah dengar pada malam tu. Dia dah tak jadi tidur dah, mata dia dah cerah mendengarkan suara tu. Cuba mengamati apa yang suara tu ataupun dua orang makhluk tu tengah bercakap, dan pasti tu bukan manusia. Bila dah terdengar suara macam tu, selepas suara tu hilang, Syah memang rasa berpeluh satu badan. Dia rasa tak sedap hati dan dia rapatkan badan dia pada kakak dia. Sebab dia kata susah ni kalau nak tidur ni, lepas ni kalau apa-apa jadi, dia akan meloncat dekat akak dia. Tapi Alhamdulillah tak ada jadi apa-apa. Dan malam tu dia terus tersambung tidur. Dia ingat esok pagi dia nak cerita dengan mak, dengan ayah, dengan kakak dia apa yang didengar pada malam tu. Dan pada malam yang sama, Syah tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpi tu, dia masih lagi ada dekat atas katil. Dia turun daripada katil, lepas tu dia keluar daripada rumah dan dia pergi ke rumah bomoh sebelah. Rumah tu kosong tau. Sejak daripada bomoh tu pindah keluar, dah tak ada orang tinggal dekat rumah tu. Dan daripada celah-celah tingkap, Syah mengintai dekat dalam rumah dan Syah nampak ada seorang nenek tua duduk di tengah-tengah rumah. Adakah nenek ni punya suara tadi yang bercakap sewaktu dekat tepi tingkap tadi? Itulah yang Syah cuba fikirkan. Dia rasa itu mungkinlah dia kata. Dan selepas daripada itu Syah terbangun daripada tidur dan Syah rasa macam ini sesuatu yang tak kena, dan dia rasa mungkin juga ini adalah mainan tidur sebab tadi dia terdengar macam suara orang berborak kan, dan suara nenek. Malamnya pula dia bermimpi dekat dalam rumah sebelah ada nenek. Jadi mungkin mainan tidur, mungkin benar. Bila lama kelamaan, gangguan dah memang selalu jadi. Jadi Syah daripada umur sekolah rendah sampailah sekolah menengah, dia dah tak heran dah dengan benda-benda macam ni. Kalaulah ada saudara mara yang datang rumah dia dengan gangguan-gangguan yang sama, dia kata hadap je lah. Dia kata sebab itu memang sebahagian daripada hiburan keluarga rumah ni. Jadi bila saudara mara pun bila dengar macam tu jadi takut-takut juga nak tidur rumah mereka. Jadi dia kata nak buat macam mana kan, mereka memang tinggal dekat situ. Bila dah besar-besar ni, macam-macam cerita lah di kalangan jiran-jiran cerita pada mereka sekeluarga. Ramai yang tanya, kau tak takut ke duduk rumah sebelah tu? Rumah sebelah tu bekas rumah bomoh. Ada jiran yang cakap, ada makcik rockers terbang pergi kat belakang rumah. Ada yang cakap benda putih melintas dekat depan rumah. Walaupun macam tu, Syah sekeluarga tak pernah kena ganggu yang macam tu. Dia selalu kena macam bunyi-bunyi, ketuk-ketukan yang mengikut apa yang keluarga dia orang buat di siang hari. Tapi tentang apa yang makcik rockers terbang-terbang tu, dia tak pernah pula keluarga dia alami. Ada sekali tu rumah Syah ada kenduri. Jadi dia dengan sepupu-sepupu dia tidur lewat lah malam tu. Jadi waktu tu dah ada handset dia kata. Jadi bila dah sepupu-sepupu tidur lewat, dia orang ni memang malas nak lepak-lepak dekat dalam rumah. Anak remaja kan, dia orang pun lepak lah dekat depan rumah. Bila depan rumah tu nampaklah rumah sebelah. Tengah-tengah yang rumah kosong tu, tengah-tengah dia orang duduk-duduk rehat-rehat, main-main borak-borak, main handset. Tiba-tiba dia orang tercium satu bau yang pelik, dia kata. Nak kata busuk tak busuk, tapi baunya menyengat.
Bila dah bau macam tu, masing-masing bubar. Semua balik, tak berani nak kumpul-kumpul lagi. Bila dah terbau, itu macam satu amaran. Tapi bila diingati semula, Syah kata bau tu memang bau pelik. Tapi bau tu menjurus kepada bau kemenyan. Ada kalanya macam bau kapur barus. Dia lebih kepada bau kemenyan, lepas tu dia bertukar jadi bau kapur barus. Dan bau tu memang cukup-cukup sinonim dengan orang yang baru meninggal. Dan memang Syah pun tak berniat nak cari-cari tahu mana datang bau tu, daripada mana, rumah sebelah ke. Dia dengan sepupu-sepupu dia memang dah tahu, maklum sangatlah tentang kejadian dekat rumah Syah. Dan diorang pun bila tahu macam tu, bubar macam tu je lah. Tak payah ditanya-tanya. Dan ada satu kejadian tu, kakak sepupu dia datang rumah Syah. Tujuannya adalah urusan lah, ada satu urusan keluarga. Dan kakak dia minta mandi dekat rumah tu. Tengah-tengah kakak dia mandi, tiba-tiba kakak sepupu dia menjoget keluar daripada bilik air. Mujurlah, dah pakai cokin. Cokin tu bahasa abang kalau dah pakai tuala. Kakak dia sempatlah tutup badan. Bila ditanya, kenapa? Dia kata ada sepasang mata merah yang dia kata ada sepasang mata merah yang duduk tengok-tengok dia waktu tengah mandi, menyebabkan dia terkejut dan dia menjerit keluar daripada bilik air. Dan bila dengar macam tu, mereka sekeluarga tak payah nak selidik-selidik. Memang tahu benda tu datang daripada rumah sebelah ataupun gangguan-gangguan yang akibat daripada rumah sebelah tu. Dalam banyak-banyak kejadian, ada satu kejadian yang menyebabkan Syah rasa takut. Sebenarnya waktu tu kejadian waktu dia berumur 15 tahun. Dia ni ada kakak dia berumur 16 tahun. Mereka ni jarak setahun aja. Disebabkan jarak setahun, dia punya ketinggian sama dan muka dia orang pun boleh katakan muka yang seiras-iras sama. Pada satu hari tu, waktu umur 15 tahun, dia orang ni walaupun dah besar, seronok nak main permainan kampung dan dia orang bercadang untuk main police and thief. Maksudnya polis dengan pencuri. Jadi petang tu dia orang pun dengan kawan-kawan, dengan sepupu-sepupu berkumpul dekat depan rumah Syah. Dia orang pun mainlah pencuri dengan polis. Dan nak dijadikan cerita, Syah dengan kakak dia pada waktu tu pakai baju yang sama. Dua-dua pakai baju biru kotak-kotak. Kalau siapa-siapa yang biasa main permainan pencuri dengan polis ni, polis akan ada seorang, yang lain akan ada pencuri. Yang akan jadi pencuri. Jadi pada waktu tu Syah dengan kakak dia jadi pencuri, yang orang lain jadi polis. Jadi untuk mengelakkan mereka ditangkap, Syah pergi ke tempat lain, kakak dia pergi ke tempat lain. Semua pencuri-pencuri akan bertebaran ke tempat-tempat yang berlainan. Dan waktu tu yang jadi polis adalah adik sepupu Syah. Lebih kurang pukul 6 lah macam tu, permainan ni hampir tamat. Semua orang berjaya ditangkap dan mereka dikumpulkan dekat jalan raya. Tempat mereka berkumpul tu jalan raya sebab untuk mengelakkan daripada ada yang main tipu ataupun lari semula. Jadi itu dikatakan permainan tu hampir tamat lah pada waktu tu. Tapi bila dikumpulkan, hanya seorang sahaja yang tak jumpa, iaitu kakak kepada Syah. Jadi si anak buah ni, terus yang jadi polis ni, teruslah mencarilah, masuklah sekitar rumah. Kat belakang tu kan ada belukar kan, masuklah ke dalam belukar. Tiba-tiba dia keluar dalam keadaan menangis. Muka dia pucat lesi, menangis dan badan dia menggigil. Lepas tu yang mereka semua ni yang ada dekat atas jalan raya ni tanyalah, "Dek, kau kenapa dek? Tiba-tiba kau menangis macam tu?" Dia kata, kakak dia nama Sarah. Dia kata, "Tadi saya kejar Kak Sarah," dia kata, "tapi Kak Sarah pergi ke kawasan kubur yang ada dekat belakang rumah." Dia orang semua dah terkejut dah. "Habis kau kejar ke tidak?" "Nak kejar tapi tengok muka dia lain macam je. Jadi saya tak berani nak kejar." Dan tiba-tiba kakak tu hilang di kawasan kubur lama tu. Waktu tu dia dah menangis dah. Dalam keadaan kucak kaca macam tu, dengan nak pujukkan budak ni, dengan nak bagikan budak ni tenang. Yang main pun memang budak-budak kan. Jadi perasaan diorang ni mula dah terganggu. Tengah-tengah macam tu, kalang kabut macam tu, tiba-tiba diorang nampak kakak Syah ni yang nama Sarah ni tadi ada dekat depan pintu rumah tengah lap rambut. Dia bersiap tanya, "Korang dah kenapa? Kenapa menangis?" kata. Jadi diorang pun terkejut dah bila tengok yang Sarah tu ada dekat depan pintu. Diorang tanyalah, "Bukan kau lari masuk ke dalam hutan ke?" Dia cakap, "Tak adalah. Aku malas main sampai setengah permainan. Aku pergi masuk rumah sebab badan rasa gatal-gatal. Jadi aku pergi mandi. Aku pun biar je lah korang nak cari aku ke." "Kenapa? Apa cerita?" Jadi bila dah macam tu, si budak-budak ni semua, Syah ni ceritalah nampak kakak dia ada berlari masuk ke kawasan kubur. Yang budak kecil, yang anak saudara tadi yang jadi polis tu dah memang melalak-lalak lah. Dan hasil daripada kejadian ni, mereka semua sedar
ini adalah benda baru. Selama ni walaupun diorang diganggu, diorang tak pernah pun benda tu menyerupai diorang. Tapi kali ni benda tu dah berevolusi. Dia pandai menyerupai ahli keluarga pula. Tapi perkara ni diorang tak ceritalah dekat mak diorang sebab tak nak kalau mak tahu benda ni. Jadi marah. Dah tahu nak maghrib, main pula polis entry. Jadi diorang simpan senyap macam tu je lah. Pada tahun 2014, masa tu Syah dah berumur 17 tahun, kakak dia dah umur 18 tahun dan diorang pun dah ada laptop dekat rumah dan diorang habiskan banyak masa main laptop. Waktu tu memang terkenal macam-macam permainan yang ada dekat laptop, Farmville lah, apa benda lah semua, Zombie vs Plant, waktu 2014 tu lah. Tapi dia kata setiap kali dia nak main laptop, dia tak berani nak main dekat dalam bilik. Nanti kakak-kakak lain marah. Jadi diorang ni main dekat ruang tamu ataupun ruang makan. Sampai pukul 3-4 pagi main benda alah yang sama. Dia dengan kakak dia je lah. Ada seorang kakak dia yang atas dia tu rapat dengan dia. Yang lain-lain tu dah lebih besar kan. Jadi kalau main tengah malam kan kena marah pula. Jadi diorang untuk mengelakkan daripada kena marah, diorang main lah dekat ruang tamu. Ada sekali malam tu, tengah-tengah diorang main laptop, tiba-tiba dekat bumbung ada benda jatuh. Dan bunyi benda jatuh tu selalunya kalau benda yang jatuh dekat bumbung-bumbung rumah kampung, dia akan jatuh tung 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 tung, macam tu kan. Tapi tak, bunyi jatuhnya pum macam tu. Dan bila dah 2-3 minit selepas jatuh, dengar benda tu macam bergolek. Tapi bergoleknya agak perlahan dan agak mengambil masa juga. Dah terbayanglah dekat fikiran, apa benda pula, jangan-jangan gula-gula kot yang ada dekat atas bumbung duk bergolek tu. Dan benda tu terus bergolek sampai dekat hujung bumbung. Sebab dia orang dengar, dia orang tak tidur lagi pada waktu tu. Bergolek sampai dekat hujung bumbung dan benda tu jatuh. Bruk, dekat atas tanah. Bila dengar jatuh kat atas tanah, waktu tu dia orang pasang telinga lagi. Apa benda pula yang jatuh tu? Tiba-tiba ditambah benda tu seolah-olah, abang tak boleh cerita lanjut sangat kan. Seolah-olah benda tu melompat. Bila dah melompat memang terfikirlah dalam kepala, sah tu gula-gula. Esok paginya, Syah ni pun ceritalah dengan mak dia. Mak dia macam biasalah, positif je. Tak naklah anak-anak rasa takut. Jadi, Syah rasa tak puas hati. Dia cerita dengan mak tehnya. Sebab sebelah rumah dia kan rumah kosong kan, rumah bomoh tu. Yang ini adalah sebelah yang satu lagi. Sebelah kanannya, rumah mak teh. Kejadian tu berlaku, benda tu jatuh di antara rumah dia dengan rumah Mak Teh. Jadi dia cerita dengan Mak Teh. Mak Teh dengar tak malam tadi ada benda bergolek jatuh. Tapi Mak Teh kata pelik juga. Mak Teh tak pernah mengalaminya. Mak Teh kata kalau benda tu yang jatuh berat, itu bukan musang ataupun itu bukan batu. Tapi Mak Teh akan tanyalah. Mak Teh kata dia akan tanya dengan orang yang lebih pandai, orang yang lebih tua dekat kampung tu. Mana tahu ada di antara orang-orang ni tahu tentang peristiwa tu. Dan selepas beberapa hari, Mak Teh datang semula dekat rumah diorang dan bagi tahu benda tu bukan gula-gula, tapi benda tu adalah sejenis santau. Dia tanya dengan orang yang lebih pakar, yang lebih arif tentang alam sebelah. Ada orang yang tak suka dengan keluarga ni, atau mungkin orang tu nak hantar pada rumah sebelah, rumah bekas rumah bomoh. Tapi rumah bomoh tu dah kosong. Jadi agaknya dia tersalah alamat, dia terhantar dekat rumah Syah. Waktu tu yang Syah dengar, dan itu adalah bukannya gula-gula, santau yang tak jadi kerana dia jatuh ke tanah. Kalau santau yang menjadi, kata makcik Syah ni, mak teh dia, santau tu akan terus melekat dekat atas bumbung, dia tak akan jatuh. Tapi kali ni dia jatuh, bunyi macam menghempap ke tanah. Jadi dengan kata lain, santau tu tak jadi. Itu bukanlah gula-gula, mak teh dia cakap. Jangan risau. Tapi Alhamdulillah, mungkin berkat daripada diorang solat ke, ataupun diorang tak pernah dengki dengan orang siapa-siapa pun. Dan mungkin santau tu memang salah alamat. Jadi mujur tak jadi apa-apa yang pelik berlaku. Dan ceritanya berakhir pada tahun 2017. Pada waktu tu Syah dah besar dah umur 17, 18 tahun lah dia kata. Dan bila dah besar, dah banyak kali kena ganggu, dah tak heran dengan gangguan. Sebab dia benda tu bukannya gangguan yang jenis nampak, gangguan-gangguan yang seimbas-imbas kan. Pada satu hari tu, dia dah jadi anak dara kan. Jadi kebiasaan tidur lewat malam, tak main komputer, main handset, tak main handset, tengok TV. Kejadian ni waktu Syah tengah tengok TV pada pukul 12 malam. Tengah-tengah dia tengok TV, tiba-tiba dia rasa meremang. Sebabnya, pada waktu siangnya, sepupu dia datang rumah. Lepas tu sepupu dia beritahu yang orang-orang kampung banyak nampak kelibat-kelibat putih dekat kawasan rumah bomoh tu. Depan rumah bomoh tu ada pokok rambutan.
rambutan tu bukan kepunyaan bomoh tu, tapi kepunyaan tuan asal rumah tu. Jadi sepupu dia cakap lah, banyak benda-benda tu diorang nampak menghala ke pokok rambutan yang rimbun dekat belakang rumah Syah, belakang rumah bomoh. Yang pokok rambutan tu di antara rumah bomoh dengan rumah Syah. Jadi dia kata, lebih baik kau suruh bapak kau potonglah pokok rambutan tu, sebab untuk mengelakkan daripada benda-benda tu mengganggu. Entahlah, Syah kata waktu tu dia lancang sikit lah mulut dia. Dia kata, korang ni kan senang-senang nampak benda-benda macam ni. Aku duduk rumah sebelah ni tak pernah pun nampak. Sedikit pun tak nampak. Adalah nampak akak aku nampak benda melintas. Gitu-gitu je lah. Pinggan, orang basuh pinggan, beralih, benda-benda biasa. Tapi aku tengok orang-orang kampung ni yang duduk jauh-jauh daripada rumah ni, nampaklah benda melintas lah, benda terbang lah. Waktu tu Syah teringat semula apa yang dia cakap dekat sepupu dia pada malam dia tengok TV. Dia dah mula rasa, alamak, aku dah cakap takbur rasanya. Dan lepas tu Syah cepat-cepat tutup TV, dia masuk tidur. Muncullah dekat dalam bilik ada kakak dia. Tapi waktu dia tengah tidur tu, dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Pukul lebih kurang 2 pagi dia terbangun daripada tidur, dia buka mata, ada sesuatu dekat bumbung. Dia nampak benda hitam macam beruk melekat dekat bumbung dan memandang ke arah dia. Pada waktu tu dia cuba dapatkan bantuan. Dia jerit lah, dia cuba nak jerit. Macam biasalah, memang tak boleh bergerak lah. Satu badan dia kejang-kejung, tak boleh gerak. Akak dia yang kat sebelah pun dia tak boleh nak usik. Dia kata menyesal dia takbur pada hari itu, pada siangnya. Aduh, sebabnya selama dia memang diorang sekeluarga tak nampak. Inilah pertama kali Syah nampak benda tu macam beruk dekat atas bumbung, matanya merah memandang ke arah Syah. Waktu tu Syah cuba ingat Allah Ta'ala je. Dia cakap Allahu Akbar dalam hati banyak kali dan dia cuba kejam mata untuk mengelakkan benda tu hilang. Untuk mengelakkan benda tu hilang dan dia tak nampak lagi. Dan bila dia buka mata semula, benda tu dah tak ada dekat bumbung dan dia dah boleh gerakkan tangan dengan kaki dia. Dia bangun daripada tempat tidur dan dia kejut kakak dia. Kakak dia tak bangun dalam keadaan rumah yang gelap. Dia meloncat daripada katil. Dia terus meluru kat bilik. Dia tak ingat depan bilik dia letak satu kipas berdiri. Bang! Dia langgar kipas tu. Bila terlanggar kipas tu, satu rumah dengar bising dan semua orang pun terbangun daripada tidur. Lepas tu tanya, kau dah kenapa pergi langgar? Waktu tu Syah dah tak boleh nak cerita lagi. Benda pertama dia buat, melalak dulu. Dia habis melalak, barulah dia cerita apa yang dia alami, apa yang terjadi. Tapi bila dengar cerita daripada Syah, semua orang macam tergamam sebab belum pernah lagi dia orang nampak benda Allah yang datang daripada rumah sebelah walaupun orang kampung nampak. Tapi gangguan tu macam biasalah, bunyi-bunyi, benda beralih, itu je gangguannya. Dan ini adalah benda baru. Yang tadinya diorang nampak muka yang berubah kan, menyerupai diorang, dan ini diorang mula memunculkan diri. Dan bila dah banyak sangat gangguan-gangguan yang berlaku pada mereka sekeluarga, si ayah ni tadi ambillah inisiatif lah, tindakan yang bagus, panggillah orang supaya memagar rumah. Dan sejak rumah tu dipagar, dibuatnya kenduri. Lama tu, daripada dia umur 10 tahun, dah jumpa sampai ke umur 18 tahun. Mula-mula diorang anggap tak hirau je sebab benda tu tak pernah memunculkan diri kan. Jadi bila Syah dah jumpa benda tu betul-betul, lepas tu benda tu dah menyerupai kakak Syah, benda tu tak boleh dianggap sebagai benda yang biasa. Jadi diorang pun pagar rumah. Sejak diorang pagar rumah, dah tak ada lagi gangguan-gangguan yang berlaku dekat rumah tu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Moga-moga ceritanya menjadikan hiburan pada masa yang sama. Dan hingga berjumpa lagi dalam 2 hari. Dalam esok hari. Abang akan ceritakan. Besok hari Jumaat. Ceritanya best. Ceritanya best nanti abang akan sampaikan. Cerita tentang tandas panggung wayang. Menarik ceritanya. Okey, hingga berjumpa lagi esok. Pada siapa yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang ada jual. Abang sediakan link di bawah setiap video. Hingga berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.